Planning. Planning ni dalam bahasa Melayu orang panggil perencanaan. Planning ni dia adalah tahap di mana kita gunakan untuk kita definasikan kita punya matlamat, kita punya tujuan, kita punya objektif. Tak kira lah utama ke sampingan ke, apa yang kita nak capai sebelum kita buat suatu keputusan ataupun dalam kita melakukan sebarang tindakan. Planning ni tahap di mana kita identifikasikan kita punya strategi, apa yang kita nak laksanakan dan bagaimana kita nak jalankan ia untuk mencapai hasil yang terbaik. Planning ni dia ada dua, informal dengan formal. Kalau informal ni, apa yang kita nak capai dalam jangka masa pendek. Contohnya, kita nak bangun pagi kan, kita malam tu kita plan nak bangun awal pagi, kita tak nak bangkit siang. Jadi kita plan lah untuk kita kunci jam 4 suku, 4.30, 5 suku, 5.30, 6 suku, 6.30 supaya kita terjaga dan kita tidak bangkit lambat lagi. Kalau planning formal ni pula, soalnya dia melibatkan ahli-ahli korporat ataupun apa yang kita nak capai dalam jangka masa panjang. Contohnya kita sebagai seorang student kan, kita nak capai 4 flat untuk semester ini. Jadi kita tulis atas kertas kita punya rancangan, apa yang kita nak capai daily, weekly, monthly ataupun for that semester. Kalau planning tidak baik ataupun kita mempunyai matlamat yang tidak jelas, sukar bagi kita untuk kita control kita punya performance ataupun nak capai keputusan yang kita inginkan. Kalau nak kata beza antara planning konvensional dengan planning Islami ni, tak banyak pun sebenarnya, sikit sangat. Sebab planning Islami ni kita tambah satu elemen yang penting, iaitu kita kena pastikan segala matlamat objektif kita melakukan suatu perkara itu mestilah sejajar dengan perintah Allah dan Rasulnya. Awal-awal ni kita dah kena tahu apa yang boleh kita buat dan apa yang boleh kita tak buat. Kerana itu Allah berpesan melalui Rasulullah SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahawasanya amalan itu bergantung kepada niat dan setiap manusia itu adalah apa yang diniatkan ke atasnya. Contohnya, kedudukan amalan tu dia bergantung kepada niat kita. Kalau awal-awal niat kita dah tak baik, maka kita akan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar batasan syarak. Ingat, Allah telah bersabda, mereka merancang dan Allah juga merancang. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Allah, kalau kita niat ataupun kalau kita plan untuk buat satu perkara yang tidak baik, Allah boleh sesuka hati untuk menutup jalan ataupun menghalang kita daripada meneruskan perbuatan tersebut. Kalau kita niat baik, niat kerana Allah, niat kerana ibadah, maka Allah akan buka pintu-pintu dan jalan-jalan untuk kita mencapai keputusan yang kita inginkan. Itu adalah planning. Organizing. Organizing ni dalam bahasa Melayu adalah pengorganisasian. Dia adalah satu tahap di mana proses pembahagian tugas, waktu, sumber, jadual dan sebagainya. Organizing tak boleh dilakukan sesuka hati dan sewenang-wenangnya tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa mengambil kira beberapa faktor. Contohnya macam faktor performance, faktor ability, faktor masa dan faktor undang-undang. Contohnya syarikat dalam menyusun atur jadual dan tugasan pekerja haruslah dibuat dan dinilai berdasarkan kebolehan dan kelemahan pekerja tersebut, masa yang dibenarkan oleh undang-undang dan masa yang efektif untuk pekerja tersebut mengeluarkan seluruh usahanya dan menggunakan seluruh tenaganya untuk mengerjakan tugasan yang diberikan. Dalam Islamik tak jauh beza pun dengan conventional organizing. Cumanya Allah telah menyuruh kita untuk memastikan urusan-urusan dunia tidak bertindih dengan urusan-urusan akhirat. Kita perlu pastikan dalam kita sibuk mengejar kejayaan ataupun kekayaan dunia, kita kena ingat kita perlu spare ataupun kita perlu simpan untuk masa kita menunaikan perintah-perintah fardu. Kerana menurut Rasulullah SAW telah bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita tak ada perkara-perkara ini, tanpa asas-asas ini, Islam kita akan menjadi goyah dan hidup kita akan terumbang-ambing tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dalam Islam juga Allah menyuruh kita untuk organize kita punya masa supaya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit,
muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hidup ini hanyalah pinjaman, tetapi kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya supaya menjadi bekalan untuk akhirat nanti. Okey, fungsi manajemen yang ketiga iaitu leading. Leading ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia kepimpinan. Leading ni adalah satu tahap di mana seorang individu itu ada pengaruh ke atas dirinya ataupun ke atas orang di bawah pimpinannya untuk mengarahkan, menyuruh, memotivasi dan mengawasi dalam melakukan tugasan yang diberikan sehingga mencapai sasaran. Seorang leader haruslah mempunyai ilmu yang tinggi dan pendidikan yang luas mengenai konsep kepimpinan. Cara untuk berkomunikasi dengan anak buah, cara untuk memotivasi orang di bawah pimpinan demi mencapai tahap yang tinggi, tahap keberhasilan tindakan tersebut. Okey, leading ni ibarat disiplin. Dia adalah disiplin diri kita untuk meneruskan usaha kita ataupun meneruskan rancangan kita dan menghadapi cabaran dan rintangan yang berlaku dalam proses mencapai objektif tersebut. Perkara mengenai disiplin ini Allah sebut dalam Quran mengenai jihad. Okey, jihad ni contohnya jihad kerana Allah, diwajibkan berperang walaupun peperangan itu adalah sesuatu yang kamu benci. Dan boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah apa yang terbaik ke atas kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu padahal ianya buruk untuk kamu. Dan Allah sahaja yang mengetahui. Okey, maksudnya kat sini kita kena ada usaha, kita kena pimpin diri kita untuk kita teruskan, untuk kita hadapi segala obstacles dalam kita punya proses mencapai apa yang kita inginkan. Okey, itulah maksud leading. Okey, fungsi manajemen yang keempat iaitu controlling. Controlling ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia pengawasan. Dia adalah satu proses di mana kita evaluate ataupun kita memantau diri kita, performance kita, orang di bawah pimpinan kita, tindak tanduk kita dan seluruh pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan sepanjang proses mencapai objektif yang kita inginkan. Jadi contoh-contoh controlling adalah yang pertama, contohnya saya sebagai seorang peniaga, saya nak capai 5,000 sebulan. Itu adalah goal saya. Jadi bagaimana saya nak ukur saya punya performance pada akhir bulan? Saya gunakan Microsoft Excel untuk saya masukkan saya punya jumlah kos, jumlah untung, jumlah jualan, barang-barang yang dijual, jenis-jenis barang yang dijual dan sebagainya yang berkaitan dengan saya punya bisnes. Kemudian saya lihat pada akhir bulan apakah saya punya performance itu sudah mencapai objektif yang saya inginkan ataupun kurang daripada objektif yang saya tetapkan. Kemudian apabila saya tengok, kalau contohnya pada bulan tersebut, alamak saya tak dapat, saya hanya dapat 4,000 saja. Jadi saya perlu lakukan satu tindakan untuk membetulkan ataupun untuk mencari di manakah letaknya kesalahan ataupun apa yang saya silap sehingga tidak mencapai objektif yang saya inginkan. Okey, contoh yang kedua adalah muhasabah diri. Okey, dalam Islam Allah sebut dalam surah Al-Hajj, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kamu lakukan yang boleh membawa kepada bekalan akhirat. Okey, jadi kat sini adalah macam mana kita nak tengok, kita nak tengok kita punya performance, kita punya perbuatan sesama manusia, perbuatan sesama haiwan dan perbuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah setiap hari kita kena muhasabah diri? Adakah kita telah cukup menunaikan solat fardu? Adakah kita telah bercakap baik dengan ibu bapa? Adakah kita telah menghormati jiran? Macam tu. Itu adalah maksud controlling. Maksudnya kita kena evaluasilah kita punya diri, kita punya performance. Kita tak kira dalam apapun urusan, daripada sekecil-kecil urusan sehingga sebesar-besar tindakan. Okey.